tentukan di mana dulu pusat putaran. Kita kena tandakanlah pusat putaran dia dekat titik 10 kan. Okey, tandakan 10 kat mana? Okey, X-nya 1, Y-nya 0. Jadi kat sinilah kan. Okey, awak tanda. Itu adalah pusat putaran kita. Okey, kemudian kita nak putarkan pada 180 darjah, dia tak ada ikut jam ataupun lawan jam, sebab 180 darjah ikut jam ataupun lawan jam, dia punya putaran akan berikan jawapan yang sama. Okey, jadi langkah yang pertama kita nak buat kat sini, mula-mula sekali kita untuk mudahkan kita letaklah nombor, bagikan nombor untuk setiap bucu dekat image objek. Katakan saya letak ni titik 1, awak buat jugalah titik 2. Sekejap. Okey, ni titik 3, 4 dan titik 5. So ada 5, kat situ ada 5 bucu lah pada objek J. So kita nak cari, macam mana nak cari image dia, kita akan kena sambung lah. Contohnya nak dapatkan image bagi titik 1 putaran 180 darjah ni senang je. Awak hanya akan awak akan sambunglah titik tu. Contohnya titik 1 ni sambung ke garisan objek ke pusat putaran ni, tapi awak lajakkanlah, panjangkan buat semua. Okey, dah. Lepas tu awak akan ukurlah jarak daripada pusat putaran ke objek mesti sama. Sebab ni kita ada kotak kan, so just kira kotak ni 4. Jadi daripada pusat ke image dia mesti berada atas garisan yang sama sebab 180 darjah. Okey, 4 saya akan dapat, kalau ke bawah tak jadi rupa macam objek kan, dan dia ada 4 kotak ni, so awak kira 4 kotak dan lukis tegak ke atas. 2, 4, berhenti kat situ kan. Lepas tu kita boleh dapat titik 5. 5 ni jaraknya 2 kotak saja daripada 4. So dapat kat sini. Okey. Dan seterusnya 5 kita boleh sambungkan je lah ke titik 1. Mana 1 tadi, 1 prime kita dekat sini. So awak sambungkan. Dan inilah dapatlah kita punya image setelah putaran 180 darjah. Dapat tak? Semua dapat tak? Dapat. Cuba saya nak tengok. Siapa boleh tunjukkan awak punya jawapan? Saya lukis kat atas pecat. Tak apa. Atas apa-apa yang awak boleh, tapi mesti. Sebab kalau saya suruh awak lukis semula tu, sebab saya tak nak yang ada jawapan 1, 2, 3, 4 ni kan. Nampak crowded kan. Okey, awak dapat semua macam yang saya dapat ni. So ini adalah image bagi J setelah transformasi B. Ini adalah, kita letaklah J prime. Ini J prime. Ya, awak kena faham betul-betul lah konsep putaran ni. Ini putaran 180 darjah Kalau 180 darjah ni senang je, straight je. Daripada objek ke pusat putaran dan ke image atas satu garis lurus saja Okey, seterusnya kita nak buat pula image J ni, J prime ni sebagai objek, dan kita kena buat pula transformasi A, itu pantulan pada Y sama dengan X. Okey, kalau pantulan pada Y sama dengan X ni, ia special juga. Awak boleh juga buat
paksi pantulan dia ada dua kaedah ya. Kalau pantulan pada Y sama dengan X tu, kita tahu pantulan pada Y sama dengan X ni adalah garisan yang lurus macam ni kan. Awak tahu kan kat mana Y sama dengan X? Boleh siapa lukiskan paksi Y sama dengan X? Saya nak tengok. Cuba tunjukkan siapa ada dekat situ. Awak tadi? Ada. Nampak pun? Susah nak tunjuk pakai kamera depan. Susah nak tunjuk pakai kamera depan. Oh, awak pakai laptop ke? Ya. Awak pakai laptop ke handphone? Saya pakai phone. Lepas tu? Tak nampak? Susah kalau pakai kamera depan. Okey, tak apa. Siapa yang boleh tunjukkan mana dia paksi Y sama dengan X? Siapa boleh tunjukkan? Aisyah Umairah? Mana Aisyah? Senyap je. Y sama dengan X. Saya lama sangat ni saya nak dapatkan jawapan. Siapalah yang boleh tunjukkan kat saya? Nak try cikgu? Okey. Kailina. Mana jawapannya? Mana Y sama dengan X? Awak dah tulis tak Y sama dengan X tu? Okey, dia adalah 45 degrees tu kan? Betul. Ni awak lukis ke kertas dalam buku teks ni Kailina? Dalam buku teks. Patutlah nampak semua jawapan ada okey. Itu adalah Y sama dengan X kan? Jadi ada dua kaedah bila soalan tu ditanya pantulan pada garis Y sama dengan X. Boleh juga kita buat cara mudah. Kalau awak nampak macam kompleks sangat kita nak pantulkan pada garisan tu kan. Kalau awak tengok kan awak punya objek tu dekat objek kita J prime ni dekat sini, lepas tu kita nak pantulkan macam agak crowded, betul tak? Dia ada dua. Awak boleh juga selesaikan dengan ambil koordinat. Contohnya koordinat 1 ya. Koordinat 1 ni apa dia? Titik dia. Negatif 3. Negatif 3, koordinat dia adalah negatif 3, negatif 4 kan? Negatif 3, negatif 3 dan negatif 4. Ini adalah koordinat titik 1 kan? Koordinat 1. 1 prime, sorry. Ya? Okey, kalau terus saja maksudnya kita tak perlu lukis drawing dekat drawing tu, kita gunakan format di mana Y sama dengan X. Y sama dengan X, persamaan dia Y sama dengan X. Jadi awak apa yang perlu kita buat adalah kita tukar je lah. Ya, untuk titik 1 double prime ni, dia akan jadi, kita tukar je kedudukan dia, iaitu negatif 4, X jadi Y, Y jadi X. Faham tak? Jadi ni negatif 4, negatif 3. Tukar tempat aja. Faham tak? Faham tak? Faham. Minggu faham. Ya, okey. Okey, ini khas untuk untuk transformasi pantulan pada garisan Y sama dengan X. Ya, awak tak buat pada drawing, awak boleh tukar pada koordinat tu dan awak akan dapat jawapan yang sama. Ya, okey. Jadi awak carilah, katakan titik 1 dapat 2 prime, cuba jawab. Dapat berapa jawapan awak? Salehuddin. Titik 2 prime. Apa koordinat dia?
Cuba semua cari. Negatif. Akak cari. Dia Negatif asalnya 5. koordinatnya adalah apa dia? 3. Berapa selalu dek? Negatif 5, negatif 6. Cuba kita tengok betul tak Salahuddin jawab. Dia titik 2 prime tadi koordinatnya adalah negatif 6. Negatif 5, negatif 6 kan? Ni, Betul. 2 ni kalau saya buat koordinat dia negatif 5, negatif 6. Jadi jawapan dia adalah Negatif 6, negatif 5. terbalik kan? Betul? Yes, negatif 6, negatif Terbalik kan? 5. Okey. Cuba carilah untuk katakan awak buatlah 3. Lepas tu akan dapat titik 4 dan 5. Betul tak? So cari 3 dulu. So apa karya titik image bagi 3 prime? 3 double prime, sorry. Siapa nak cuba jawab ni? 3 double prime, dia punya koordinat asal dia adalah negatif 7, negatif 4. Jadi apa jawapan dia? Negatif 4, negatif 7. Yes, very good. Faham ya? Negatif 4, negatif 7. Jadi awak lukislah, cari titik 3 tu dulu. Kita punya image dan kita tandakan. Itu untuk kita dapatkan jawapan bagi soalan bahagian A kan. Jadi titik 1 negatif 4, negatif mana dia? Semua buat ya. Nanti saya nak tengok jawapan awak. 1 prime kita adalah negatif 4, negatif 3. Negatif 4, negatif 3. Ni. Okey. Lepas tu negatif 6, negatif 5, negatif 6, negatif 5. Titik 1, titik 2, lepas tu 3, negatif 4, negatif 2. So ini dah dapat terus jawapan kita, betul tak? Kan? So jawapan kita adalah darjah 2. Semua dapat? Boleh? Jadi jawapan kita adalah ni 2. Kan? Semua dapat ke? Haziq? Dapat ya? Jadi ini sebab kita dah ada pilihan jawapan kan, tak payahlah kita nak teruskan. So jawapan kita adalah 2. Semua dapat ya? Faham? So ingatlah kaedah untuk pantulan Y sama dengan X. Itu adalah kaedah yang boleh juga membantu untuk dapat jawapan ya. Tukarkan kedudukan X dan Y koordinat dia ya. Okey. So kita tengok pula soalan bahagian A kita dah jawab. Kita pergi pada bahagian B pula. Bahagian B dia suruh kita lukiskan ya. Masih lagi guna objek J. Objek J ni. Dan sekarang kita kena buat transformasi A. A dulu. Pantulan pada Y sama dengan X. So kalau tadi awak dah labelkan satu, mana titik 1, titik 2 kan. Sekarang ni kita nak pantulkan. Jadi awak ambil macam tadilah kita buat kan. Kita ambil 3 koordinat. Jadi kan cari dulu. Cuba awak cari. Berapa jawapan awak dapat? Okey, siapa boleh bagikan apa ni koordinat dia? Saya nak tulis. Oh, mana dia punya eraser? Nak hantar. Nampak sikit lah. Okey, semua dah dapat dah drawing awak? Mana dia, saya nak tengok. Siapa boleh tunjukkan dia punya A tu dekat mana?
transformasi pantulan pada Y sama dengan X. Awak guna kaedah yang sama lah kan tadi tu. Awak boleh just letak titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 dan titik 5 kan. Macam tadi kaedahnya. So kalau sekarang titik 1 kita adalah koordinatnya adalah berapa? 5, 4. So 5, 4. Setelah kita pergi kepada transformasi pantulan Y sama dengan X, dia akan jadi koordinat apa? Siapa nama? Ada? Tak tengok nama, tak nampak nama. 4, 5 kan? 4, 5. Okey. Lepas tu titik 2 pula koordinat kita adalah 7, 6. 7, 6. So setelah transformasi dia akan jadi 6, 7. Dan titik yang ketiga kita koordinatnya adalah 9, 4. Jadi setelah transformasi dia akan jadi 4, 9. Okay, bolehlah cari ke tiga-tiga titik ni. Kenapa dekat sini? Tengok nama. Siapa yang dah dapat dah dia punya image? Ada tak yang dah siap? Aiman? Dah. Mana Aiman? Ya saya. Dah. Boleh share dah? Boleh share awak punya image dekat mana? Setelah transformasi A tu. 4, 5, 4. Nampak? Ada? Dah share dah? Sekejap. Tengah apa? Adjust kamera. Nampak tak? Mana? Mana kawan-kawan nampak tak? Kau nampak guys? Guys. Nampak. Tapi kabur sikit. Kabur Udah Ego. Mana? Okey, ya. Betul. Kan? Okey, bagus. Okey, bila awak dah dapat dah, semua dapat tak? Yang lain-lain? Pastikan awak dapat. Siap lukiskan dia. Saya pun melukis juga ni. Tapi saya ni lambat sikit melukis pakai alat bantu mengajar ni. Okey. So, bila dah dapat dah image tu, kita buat transformasi. The next one adalah C. C adalah pembesaran pada pusat 6, 7 dengan faktor skala 3/2, maksudnya 1/2 lah. Jadi ini adalah pembesaran ke dia punya image membesar ke mengecil? Membesar ke mengecil? Yes, membesar. So awak dah dapat dah jawapan, betul tak? Sebab dah ada jawapan dekat kertas soalan kita ni kan. Yang mana satu jawapan kita? 1, 2, 3, 4. 3. Tapi awak dapat kan? Tahu macam mana dapat, betul tak?